Testing, 1, 2, 3. Okay, stand by. Full course yellow in 5, 4, 3, 2, 1. FCY board out. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Berjumpa sekali lagi di dalam full course yellow daripada FB Live SSAD ataupun Split Second Advanced Driving. Terima kasih banyak sebab terus menyokong dan sokong dan support sama kan. Terus menyokong saya, menyokong SSAD. Okey. Dapat bersama-sama pada malam ni. Hari ni adalah episod yang ke 11 saya ingat, kalau tak salah saya. Saya pun dah lupa. Baik, kita sentiasa ataupun kita akan teruskan live 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, hari Selasa 9.30 malam dan hari Jumaat 9.30 malam. Baik, apa khabar semua? Sihat? Okay, saya harap semua sihat, insyaAllah. Cuma agak sekarang ni cuaca panas sikit, so hati-hati, minumkan banyak air. Okay. Malam ni apa yang saya nak cuba share pada tuan-tuan, kawan, sahabat-sahabat semua adalah berkenaan dengan pit lane dan paddock punya rules ataupun etika dia. Etika. Sebab kalau ikutkan daripada episod-episod yang lepas, sebenarnya saya ada stages tau. Ada stage by stage. Mula-mula kita ada introduction, lepas tu kita ada defensive driving, what is defensive driving, and then kenapa perlu defensive driving, lepas tu kita ada introduction to racing, lepas tu kita ada racing equipment, and then lepas tu racing equipment kita ada berbagai lagi, sampailah kita ada team dan sponsorship. Sebelum tu kita ada racing class, apa yang SSAD buat dengan 3 steps to race dia. Kita ada 3 steps to race punya program. Okay, apa yang ada dalam step by step tu, step 1, step 2, step 3. Lepas tu kita ada minggu lepas kita ada kita ada team, racing team dan sponsorship. Macam mana, apa yang perlu ada pada sebuah racing team tu. Lepas tu macam mana kita nak tengok apa yang sponsors nak sebenarnya. Kemudian minggu lepas kita ada saya lupa, tapi tak apa. Hari ni kita akan sambung kepada pit lane dan paddock punya rules. Supaya benda ni saya minta tolong pada semua. Kalau boleh tolong war-warkan kepada semua kawan-kawan, share kat grup mana-mana. Sebab benda ni bukan setakat penting untuk racer, tapi sebenarnya sangat penting untuk semua yang datang, especially crowd. Sebab crowd kadang-kadang dia tak tahu. Okay? Kalau crowd yang datang, kawan-kawan yang nak support kita, nak support team, kadang-kadang diorang tak tahu. Diorang tak tahu rules dengan etika-etika yang sepatutnya ada dalam track. Okay? Dia tak tahu. Jadi adalah menjadi kita punya tanggungjawab, adalah jadi kita punya kita sepatutnya memberitahu dia apa yang boleh dan apa yang tak boleh, supaya
diorang tak kena marah dengan marshal, sebab benda-benda tu kita pun tak salahkan dia sebab dia tak faham ataupun dia tak tahu. Mungkin itu kali pertama dia datang ke track. Jadi saya ambil contoh di sini adalah di track Sepang. Hari ni kita bersama lagi dalam SSAD punya simulator room. Okey. Ini adalah contoh, minta maaf saya tunjuk dulu ni. Ini adalah contoh apa yang kita panggil kawasan pit. Okey. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini adalah paddock kita panggil. Okey. Di mana kereta-kereta semua akan masuk dalam tu nak buat preparation, and then dia nak betulkan whatever apa semualah untuk enjin, untuk kereta ke apa semua di sebelah dalam ni. Ini kita panggil paddock. Okey. Sebelum tu saya akan start dengan kita terangkan dulu apa yang ada, apa dekat mana, apa dipanggil apa, supaya semua orang clear dan semua orang tahu apa yang perlu dibuat, apa yang boleh dibuat dan apa yang tak boleh dibuat. Okey. Di kawasan sebelah kiri tadi adalah paddock. Okey, di kawasan sebelah paddock. Okey, di sini adalah kita panggil sebagai kawasan yang ada ni, ini kita panggil sebagai pit lane. Pit lane ada dua. Okey, pit lane ada satu di sini. Ini adalah yang kita panggil fast lane. Okey, fast lane di mana kereta-kereta semua akan lalu di sini. Okey, kereta-kereta yang nak keluar ke pit apa semua, kereta tak boleh lalu di dalam ni. Okey, kereta-kereta race ataupun kereta-kereta yang pergi track day, tolong jangan lalu di sini sebab di sini terlalu ramai crowd and then mungkin ada mekanik, mungkin ada kereta yang nak buat pit stop ke whatever semua. So belah sini jangan masuk. Okey, bila kita keluar je bila kita nak keluar, once kita boleh keluar dan kita terus keluar ke fast lane sebelah sini. Okey, minta maaf tunjuk tangan kita sikit. Okey, fast lane adalah sebelah sini. Ini adalah fast lane. Okey, so ini adalah inner lane ataupun working lane. Working lane ni pun bukannya working lane untuk nak buat kerja-kerja nak tukar enjin ke nak tukar whatever semua yang besar-besar, tidak. Kalau biasanya especially bila kereta race ataupun event-event yang memerlukan pit stop, okey, yang memerlukan pit stop, yang kena refuel, okey, semua dia akan buat dekat sini. Itu dipanggil working lane. Okey, ni working lane. And then di tepi sana yang ada orang berdiri-diri ni semua, duduk semua, itu kita panggil pit wall. Okey, pit wall. That's why kalau misalnya kalau dekat PAS kalau tulis pit wall crew, maksudnya biasanya ataupun sepatutnya dia punya kerja di bahagian pit wall. Kenapa apa yang dibuat oleh pit wall ni biasanya dia akan tunjukkan pit board, dia akan tengok dekat sebelah sini. Dia akan, kalau misalnya tim-tim yang besar-besar, dia akan ada dia punya screen ke atas ni, and then dia ada race manager dia ada race engineer dekat situ. So dia akan tengok, dia akan bagi arahan directly kepada driver because dia orang ada com. Okey, ingat lagi masa ada salah satu daripada episod kita ada buat racing equipment. So dalam tu kita ada com. So bila com ni, race engineer ataupun race manager akan cakap dengan driver. Okey, whatever. Dan kalau dengan yang level yang lagi tinggi, contoh WTCR ni, World Touring Car ke F1 ke whatever, apa-apa juga instruction yang datang ataupun yang dikeluarkan oleh pihak race control ataupun officials, so dia akan terus direct kepada race manager ataupun to the team. So team akan deliver benda tu kepada driver. Jadi ingat sekali, belah sini adalah paddock, tempat di mana kereta-kereta nak di-repair ke apa semua di dalam ni. And ni adalah working lane, okey, ataupun working lane di mana kalau nak buat refueling, kalau nak tukar tayar, kalau misalnya diorang kena buat pit stop, kalau misalnya diorang untuk pergi endurance race. And then kita ada fast lane kat sini, di mana fast lane ni di mana kereta-kereta semua perlu lalu di situ. Semua kereta-kereta race, semua kereta-kereta track day, semua kena terus ke sana. Okey, dan nama sahaja fast lane, tapi ada limit-limit dia. Contoh macam MSF, okey, ini kita panggil pit lane speed. Kalau dalam MSF kita ada 25 km sejam. Kenapa 25 km sejam? Sebab MSF dia punya crowd sangat ramai. Okey, sangat ramai. Punya kru, kereta pun semua penuh dekat sini. Jadi kalau di MSF, pihak organizer, pihak MSF dah tetapkan 25 km sejam. Kalau di MCS, dia adalah 60 km sejam.
Okey, 60 km sejam. Kalau normal track day, kalau tak salah saya, kalau tidak ada rules ataupun tidak ada syarat yang dikeluarkan oleh organizer tersebut, normally di antara 25 ke 60 tu. Okey, itu saya tak pasti. Tolong, itu sebabnya tolong kepada semua yang nak masuk track day, tolong datang awal dan tolong pergi briefing dia. Okey, sebab briefing ni sangat penting. Okey, drivers briefing sangat penting. Drivers briefing bukan hanya sangat penting kepada semasa race, tetapi semasa track day juga. Okey, tolong sangat-sangat. Sebab masa itulah semua orang akan diberi taklimat berkenaan dengan whatever rules yang diorang buat pada hari itu. Okey, mungkin kadang-kadang kat sini katalah ada contohlah, katalah ada construction tengah buat kat situ. So dia kata kena pusing dekat sini apa semua. So kalau orang-orang yang baru datang dan tidak pergi ke drivers briefing, diorang tak tahu dan diorang akan mungkin melambatkan ataupun mungkin memberi masalah kepada yang lain. Okay, ingat, sebab kita datang track day, kita nak bukan suka-suka sangat, tapi kita nak enjoy. Okay, so kita enjoy dan supaya kita dan kawan-kawan kita yang lain semua dapat enjoy. Kenapa? Macam mana enjoy tu? Enjoy adalah kita menikmati apa yang kita boleh buat, kita keluar, kita ikut rules dan sebagainya, dan kita boleh masuk dalam track dan kita boleh test apa yang kita nak buat, kita boleh buat kita boleh buat towards apa objektif kita pada hari itu. Okay. Jadi tadi saya dah terangkan, so sana tadi adalah pit wall, pit wall. Okay. Dan di sebelah pit wall sana adalah race track, litar lumba, yang mana tak ada siapa-siapa pun dibenarkan masuk ke dalam litar lumba tu. Okay, tak boleh sesiapa pun, kecuali racer-racer ataupun driver-driver dengan kereta lah. Masa apabila diorang punya sesi dilepaskan ataupun diorang diberi kebenaran, baru boleh masuk. Okay. So nanti kalau ada apa-apa soalan kan tolong tanya nanti di hujung rancangan nanti kan saya akan ni. Okey, terima kasih banyak sekali lagi kepada semua yang dapat bersama kita pada malam ni. Okey. Tajuknya tadi adalah paddock rules dan pit lane rules. Okey. Apabila kita cakap pasal paddock, okey, ini adalah di antara rules ataupun peraturan-peraturan yang kita kena buat ataupun kita kena ikut. Nombor 1, tiada tidak boleh ataupun tidak boleh merokok, vaping, semua tidak dibenarkan di dalam paddock maupun dalam pit lane, apatah lagi di dalam track. Okey, so kalau nak isap rokok apa semua kalau di dalam di track Sepang ataupun di mana-mana track, saya percaya dia ada tempat yang designated untuk perokok-perokok ataupun untuk kawan-kawan kita yang nak isap rokok. Okey. So tolong tengok tempat tu, sebab tahun lepas ada ada orang-orang Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan yang datang, dan ada beberapa orang kawan-kawan mungkin yang dah kena saman. Okey. So bila dah kena saman, dah kita nak pergi tu, kita cuba nak enjoy, nak suka-suka, nak support kawan-kawan, tapi bila dah pergi dah kena saman 250, 300, so kita dah tak best. Okay? So boleh hisap rokok, tetapi mesti di tempat yang betul, di tempat yang telah designated kan, telah ditempatkan untuk hisap rokok. Okay? So hanya di sebelah belakang, bukan dalam paddock, bukan dalam paddock, di sebelah belakang paddock. Okay? So ada tempat situ. Kemudian no slipper. Okey, tak boleh pakai slipper. Sebaik-baiknya adalah pakai kasut. Okey, kenapa? Sebab kita tak tahu, macam-macam ada kat sini, dan mungkin kita lalu, mungkin dia tak perasan, dia kita terlalu rapat dengan kereta tu ke apa, macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Okey, macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Sebab dalam kereta kita tidak nampak semua benda yang berdekatan, sebab kita ada kawasan dalam kokpit kita tak nampak pun. So kalau orang ramai-ramai sangat, and then kita nak cepat, and then macam-macam driver tengah fikir, okay? Macam-macam driver tengah fikir, driver tengah nak cepat, driver dah tengah kena tinggal few second yang dia akan kejar, macam-macam jadi. Okay? Macam-macam jadi. Jadi satu, tak boleh hisap rokok, tak boleh vaping. Yang kedua, tak boleh pakai slipper. Okey. Yang ketiga,
Yang ini tolong sangat-sangat, sebab saya sendiri kadang-kadang terpaksa menegur. Okey, terpaksa menegur kepada kawan-kawan kita, kepada abang-abang ataupun kakak-kakak yang kadang-kadang dia tu excited. Saya percaya, saya faham, memang kita kalau dah di ke track tu kita semua excited. Baik drivernya, baik teamnya ataupun baik penyokong-penyokongnya sangat excited. Bila excited, tolong ingat, walau macam mana pun tolong ingat, tiada budak-budak, kanak-kanak di bawah 12 tahun. Okey, tak boleh ada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun di dalam kawasan pit lane. Okey, di dalam paddock sangat-sangat disyorkan ataupun sebenarnya tak boleh. Okey, dalam paddock tu pun tak boleh. Itu sebab senang cerita, paddock, pit lane, pit wall semua memang tidak dibenarkan untuk kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Okey, 12 tahun hingga 18 tahun boleh, tetapi mesti berteman dengan siapa-siapa yang parent ataupun guardian dia. Okey, sebab apa? Sebab diorang tak tahu, diorang mungkin boleh ke mana-mana sahaja, dan orang masa tu tengah sibuk, kereta nak keluar masuk apa semua, dan sangat boleh menyulitkan keadaan. Okey, jadi rokok, slipper, vape, kanak-kanak. Okay, sebab itu kalau misalnya kita bawa kanak-kanak, dan kena prepare ataupun kena bear in mind, tak boleh duduk dalam paddock, tak boleh duduk dalam pit lane. Okay, lepas tu kalau boleh, dan di mana kita perlu buat, kalau misalnya untuk bawa kanak-kanak apa semua, kita boleh ke atas. Okay, atas kita ada apa? Kita ada di belakang paddock boleh, di atas kat sini, dan di belah atas ni dia ada di tingkat atas tadi pun ada tempat yang boleh tengok, ada tempat menonton dekat atas. Okay, alright. Seterusnya, kita dah tahu apa benda yang ada di dalam sini tadi, apa yang ada di dalam paddock area, apa yang ada di dalam pit lane. Okey, pit lane and then pit wall. Kemudian kita dah tahu apa yang tak boleh, apa yang tak boleh untuk driver, untuk semua orang, especially untuk crowd yang datang, spectator yang datang. Dan tadi memang saya tekankan kepada spectator, kepada crowd yang datang, tapi jangan lupa kru, team crew, drivers, team manager, semua tidak terkecuali. Okey, semua tidak terkecuali, semua mesti ikut peraturan. Semua kena, tak boleh oh saya race manager untuk team A, team A besar, jadi saya boleh pergi sana. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu, sebab saya suka share kat sini, saya minta maaf lah kalau misalnya kasar ke apa semua, tidak. Sebab tujuan saya adalah untuk supaya kita tidak kena tegur, tidak kena, sebab kadang-kadang orang nak menegur ni kadang-kadang tak tentu. Kadang-kadang dia pun tengah angin, tengah marah, tengah apa semua, dan cara dia menegur tu kasar, dan mungkin kita pun penerimaan kita tak betul ataupun kita tak selesa, dan kita pun mungkin akan menyebabkan pergaduhan dan macam-macam. Okay? Jadi sebelum orang lain tegur, baiklah saya tolong mengingatkan kepada semua. Minta maaf ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada driver. Okey, kita pergi kepada driver. Apa yang boleh, apa yang tak boleh dilakukan di dalam pit lane. Okey, di dalam pit lane. Satu, apabila driver dah masuk dalam kereta, apabila driver dah masuk dalam kereta, kecuali kereta ni lah, kereta-kereta macam World Touring Car ni, diorang memang parking kat luar. Diorang memang tolak kereta dulu dan semua akan bersedia di luar. Tapi biasanya kalau misalnya MSF pula, diorang akan bersedia kat sini untuk grading line, untuk grading grid position. Diorang akan positionkan dekat mana kita duduk, kat mana kita nombor berapa, apa semua, dia akan positionkan dekat sini. Okey, tapi kalau MCS dia tak ada pakai grading macam ni. Dan MCS biasanya dia akan duduk daripada dalam paddock. So kita dah, driver akan masuk, lepas tu semua bila siren ataupun siren lah biasa bunyi, and then dia akan tunjukkan yang okey, dah boleh keluar untuk practice session, dah boleh keluar untuk qualifying, dah boleh keluar untuk race, okey, untuk sighting lap dan sebagainya. Masa dia cakap dah siren keluar, then kita semua pun barulah boleh keluar. Baik, saya nak sentuh sikit bila kita keluar. Saya okey, untuk kawan-kawan yang dah lama,
untuk kawan-kawan tim yang dah lama mungkin tiada masalah, tetapi saya cuba nak remind saja, ingatkan. Tetapi untuk tim-tim yang baru, bukan sebaiknya, siapa yang akan keluarkan kereta tu, okay, siapa yang akan keluar kereta tu? Katalah mesti ada seorang kan, takkan tiba-tiba je okey jalan-jalan keluar and then semua keluar, ataupun kereta tu pun keluar, tak ada. Dia biasanya mesti dalam satu tim akan ada satu orang yang akan cakap okey, dia tengok clear semua and then okey baru keluar. Okey, dia panggil kita untuk keluar. Kalau misalnya dia panggil kita untuk keluar, siapa? Biasanya race manager lah, okay, race manager atau race engineer. Tolong menghadap ke belakang sana. Maksudnya menghadap ke sana, bukannya menghadap ke sana. Okey, bukan menghadap ke pit exit. Okey, tolong hadap ke pit entry. Sebab apa? Sebab daripada sana lah semua kereta akan lalu. Jadi kalau misalnya kita menghadap ke pit exit, kita tak nampak apa yang ada kat belakang kita. Okey, kita tak nampak apa yang ada kat belakang kita. Tapi kalau misalnya kita menghadap ke pit entry, kita tahu okey, kereta ada clear kereta ada ke tidak ke, kereta dah clear ke belum ke, boleh keluar ke. Okey, satu. Yang kedua, yang kru lain jangan, kalau boleh jangan crowd, jangan penuhkan kawasan ni. Okay, kalau boleh, selagi boleh kita kosongkan. Biar satu orang race engineer ataupun race manager saja yang adjust ataupun yang menguruskan driver tu untuk keluar. Okey. Seterusnya, bila dia dah keluar, okey, saya nak sikit. Okey. Macam mana yang saya cakap tadi, bila dah keluar, jangan masuk di kawasan working lane, terus pergi kepada fast lane. Okey, terus kepada fast lane. Okey, kita pergi ke pusing sikit. Okey. Bila kita pergi kita dah keluar ke dalam kawasan fast lane ni, then kita akan tengok di sini ada lampu isyarat. Okey, lampu isyarat. Saya minta maaf lah, ini bukan nak mengajar apa, tapi saya nak share supaya yang mungkin baru ataupun mungkin yang tak berapa nak apa, yang was-was apa semua, mungkin boleh tengok dan mungkin berguna. Okey, kalau misalnya ada apa-apa soalan, ada apa-apa pertanyaan, pertanyaan soalan apa-apa soalan ke apa semua, boleh tanya terus dengan saya ataupun boleh PM dan sebagainya lah, boleh kontak saya, tak ada masalah. Okey, selepas daripada dia keluar, okey, selepas kita keluar dan dia terus pergi pada fast lane. Okey, fast lane, kalau misalnya dia tim kata dia nak keluarkan kereta awal, maksudnya dia nak keluar, contoh biasanya macam qualifying ke practice, kadang-kadang ada tim yang ada strategi dia. Strategi dia adalah dia nak duduk depan sekali. Okey, dia nak duduk depan sekali, dia nak clearkan kereta ataupun dia tak nak duduk kat belakang-belakang kereta semua. So, mungkin dalam 1 minit 2 minit sebelum lampu merah tu ditukar jadi hijau ataupun sebelum masa dia orang boleh line up. Okey, line up dekat kawasan fast lane. Okey, diorang boleh line up. Okey. Seterusnya, bila kereta dah keluar, dah line up kat situ, okey, dan bila siren bunyi dan traffic light tu daripada merah dia akan jadi hijau. Okay. Bila jadi hijau saja, barulah kita boleh masuk dia dan kita boleh masuk ke dalam track. Okey. So sebelum tu saya potong sikit. Kalau ada apa-apa soalan ke, kawan-kawan, terima kasih banyak semua. Saya tak nampak soalan-soalan ni. Ini pun dah pening. Banyak kali dah buat tapi tak pandai-pandai. Alright. So kalau saya tengok dekat sini tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa soalan, tak apalah. Okey, kita teruskan. Okey, kalau saya nak teruskan, bagi saya jalankan sikit kereta ni supaya nampak apa benda pula dekat dalam kereta tu sikit. Okey, sekejap. Okey, bising sikit, nanti saya akan berhenti. Dia dah panggil keluar. Okay. Jangan lupa pakai harness, dah siap semua.
Yang ni dalam simulator untuk penerangan. Okey. Next ialah apabila kita nak keluar ke track. Okey, apabila kita nak keluar ke track, kalau nampak, tuan-tuan nampak ataupun kawan-kawan semua nampak, sini ada line putih. Okey, ini kita panggil white line ataupun demarcation line. Okey. Ini adalah sebenarnya sama juga macam pit wall tu. Okey, dia tak boleh, kita tak boleh sekali-kali untuk cross line ni. Okey, cross line ni dan cross line sini tak boleh. Okey, kita tak boleh cross yang ni. Okay, ini tak boleh cross. Yelah, kalau kita nak cross ini mesti kita cross yang ni dulu kan. So yang ni tolong jangan cross white line ataupun jangan cross demarcation line. Okay, ramai sangat kawan-kawan yang dikenakan penalti hanya disebabkan oleh white line ni sahaja. Banyak sangat. Mungkin kadang-kadang kita kata tak perasan dan sebagainya, tak boleh. As a racer, kita tak boleh kata tak perasan. Especially masa kita keluar, baru kita keluar daripada pit lane. Okay? So bila kita keluar daripada pit lane, tiada langsung ataupun tak boleh sama sekali untuk cross white line ni. Okay? Tak boleh cross langsung. Okay? Tak boleh cross. Dan mungkin dia akan kenakan penalti mungkin 100, mungkin 200. Okay? Mungkin kalau untuk kesalahan yang kali keempat, kali kelima, mungkin nak naik sampai 300, saya tak pasti. Itu bergantung kepada rules, bergantung kepada sporting regulation dan bergantung kepada officials yang ada pada hari itu. Okay? Sebab diorang berhak untuk menjalankan tanggungjawab diorang dan diorang berhak untuk menegaskan ataupun enforce whatever rules yang kita dah tulis. Okay? So jangan sekali-kali cross benda ni. Okay, saya ada satu soalan hari tu. Saya ada kawan kawan saya daripada sahabat daripada JB tanya, kata Syed, tolong macam mana saya punya driver bila keluar daripada MSF lepas grading dekat dalam pit lane, keluar tu macam mana tak langgar white line, sebab diorang keluar berdua kan. So memang diorang akan langgar white line ni. Saya cakap no. Kalau MSF ataupun mana-mana lah, kalau perlu yang ada grading kat dalam pit lane tu, bila dia buat grading, itu hanya nak menentukan, nak bagi tahu, nak tentukan kita duduk di mana, hanya untuk grading position, so that kita tahu siapa kita depan kita, siapa sebelah kita, siapa belakang kita. Okay? Hanya untuk grading position sahaja. Bila hijau keluar, semua keluar in single file. Okay? Satu line saja. Okay? Keluar ni semua satu-satu. Hanya nanti apabila dekat turn 14, turn 14, okay, kalau yang tak pernah lagi sampai ke track Sepang ada 15 turn. So nanti kan bila dekat turn 14 tu, sebelum dia nak straight belakang, akan ada satu board naik 2x2 ataupun 2x2 punya board. Once dia naik, then kita akan sampai balik ataupun kita akan masuk balik ke mana yang kita ditentukan tadi, grid kita. Kanan kiri kita siapa, depan kita siapa, belakang kita siapa. So kita masuk balik ke situ. Okay. So maksudnya saya harap sahabat saya, memang saya dah terangkan, tapi saya nak share dengan semua sekali. Kalau misalnya ada pit lane, kita tengah buat grading dekat pit lane, so tak perlu keluar ikut grid juga, tak perlu. Keluar ikut satu-satu pun tak apa, tak ada masalah. Hanya nanti ingat kedudukan kita. Bila sampai turn 14, naik board 2x2, masa tu baru kita cepat-cepat pergi ke tempat yang kita punya grid. Okey, jangan pula bila kita mentang-mentang satu ataupun single file keluar, satu line, kita tak nak keluar, kita diam. Orang suruh orang lain tunggu orang lain potong. Lepas lain potong, nanti bila dah habis semua orang, bila sampai turn 14, orang baru nak pergi ke 2x2, nanti dia dari belakang semua melaju. Tak boleh. Okey, itu akan sampai ataupun dia akan diteliti, akan dihakimi oleh
officials, sama ada COC dan mungkin bawa kepada steward. Okey, jadi tak boleh. Bila keluar dua-dua, kami keluar satu-satu, tetapi ikut dia punya selang-seli tu ikut sampai kapten 14 baru kita masuk ke dalam grid position tadi. Dua. Okey, so far ada apa-apa soalan tak? Ya, kalau tak kita jalan sikit lagi, boleh? Sikit kan? Okey, seterusnya bila kita nak ataupun kita decide untuk enter the pit. Okey, kalau kita sudah decide untuk masuk ke pit lane, sebaiknya adalah terus impede ke sebelah kanan di belakang. Okey, dekat straight belakang tu daripada turn 14 ke turn 15 terus impede ke kanan. Dan terus impede ke sebelah kanan sebab ini adalah dia punya pit entry. Nampak? Jauh pula, depan sikit lah. Sorry. Okey. Pergi depan sikit. Okey. So ini adalah dia punya pit entry. Kita dekat turn 15 sebelah luar. Jadi terus bila kita ke kanan ni, tak perlu bukan ke sini bukan ke kanan di luar daripada kawasan track dekat kawasan putih yang line putih ni. Okey, di dalam ni ada garis betul-betul dan kita masuk ke sini pit entry. Okey, dalam kawasan pit entry kita masuk sebelah kanan. Kalau dekat turn 14 kita kalau kita punya pit di south paddock, kita impede dekat turn 14, kita kena masuk ke dalam sekali belah kanan dekat apex tu. Lepas apex kita terus masuk ke sebelah dalam belah kanan terus masuk. Okey, kalau dekat turn 15, kalau dekat north paddock kita masuk kita impede ke kanan untuk masuk ke pit entry. Okey. Kita jalan sikit lagi sebab ada benda saya nak share. Okey, dalam kawasan pit entry ni, okey, bila kita dah masuk pit entry ni,
kita ada kelajuan yang ditetapkan. Maksudnya kalau misalnya kita punya kelajuan pit lane speed adalah 25 km sejam, bukan 25 km sejam tu ataupun 60 km sejam tu bukan bermula di sini. Okey, sini masih boleh laju. Okey, tapi jangan sampai terbabas kat sana, kan? Alright, so kita jalan. Okey. Yang ini sama. Yang ini sama. Bila kita masuk dekat dalam kawasan pit entry tadi, kita bawa kita masuk dekat pit entry, kita masih boleh laju. Kelajuan tiada kelajuan ditetapkan, tetapi bila sampai di kawasan sini ada tulisan 60 ataupun 25 dia akan start. So di garisan inilah yang akan startnya pit lane speed tu. Okey, pit lane speed tu start di sini ataupun sini adalah medical center. Okey, ini ada medical center, sebelah kanan ni ada medical center. So ini adalah dia punya pit lane speed. Start dia, pit lane speed limit adalah start di sini. Kalau misalnya kita pergi ke endurance race, kalau misalnya race yang perlu ada pit stop, contoh macam dekat MCS kita ada pit stop 3 minit. Semua calculation 3 minit tu adalah daripada di sini sampai di sana. Okey, mesti daripada sini pit entry ni start daripada pit lane speed ni, dekat sini start dia akan calculate untuk sampai ke sana 3 minit. Maksudnya kita kena masuk situ. Kalau misalnya driver, kalau misalnya dia nak buat stopwatch apa semua, dia akan start di sini, bukannya di pit entry tadi. Okey, lepas tu bila kita start kat sini park, then kita buat pit stop apa semua, dan kita kena budget macam mana kita nak keluar sampai kat pit exit tadi 3 minit. Alright, so pada saya, Alhamdulillah, saya dapat share sedikit sebanyak pada malam ni. Hari ni kita buat berkenaan dengan rules, okay, basic rules untuk crowd, untuk spectator, untuk kawan-kawan yang datang support, untuk driver-driver, untuk tim-tim, okay. Mungkin ramai sebab saya percaya setiap tahun akan ramai, akan ada orang-orang baru, ada kawan-kawan baru yang nak join, okay. Dan ada kawan-kawan baru bila dia nak join pun dia tak ada dalam macam terus tiba-tiba je nak terjun kan. Mungkin biasanya dia akan ikut-ikut dulu. Jadi tolong sharekan whatever tips ataupun benda-benda yang saya dah sharekan tadi supaya mereka tahu. Okey, jadi itu saya cakap, macam saya cakap tadi, kita tak nak orang lain kadang-kadang ditegur, kadang-kadang dengan cara yang kurang menyenangkan dan boleh menyebabkan macam-macam. Okey, jadi again, this is the paddock sebelah kanan tempat kereta dibuat ataupun prepare, last preparation. And then kita ada pit lane, kita ada fast lane, and then kita ada working lane. Okey, lepas tu kita ada pit wall. Okey, lepas tu dah ada pit wall, dan bila nak keluarkan kereta, tolong race manager semua, kawan-kawan, sahabat-sahabat, bila nak keluarkan kereta, hadapkan kita mesti hadap ke arah pit entry supaya kita nampak kereta yang incoming car. Okey, lepas tu kereta yang datang supaya kita boleh keluarkan kereta kita dengan lebih selamat dan dalam keadaan selamat. Kemudian bila untuk drivers, bila dah keluar, tolong jangan langgar demarcation line, tolong tunggu warna hijau. Dia dah bagi dia jalan, baru keluar, and then keluar, jangan langgar white line atau jangan langgar demarcation line. Okey, dan kemudiannya bila kita masuk dekat pit entry, dekat pit entry tu tiada speed limit lagi. Okey, pit entry tak ada speed limit. Speed limit ataupun pit lane speed limit hanya bermula di sini. Okey, aware dengan papan tanda had laju kat sini. Okey, so itu saja untuk malam ni. Saya harap informasi yang saya share ni dapat berguna kepada semua. Sebelum tu saya nak cek kalau ada apa-apa. Macam tak ada je ni. Rasanya macam salah je saya share malam ni. Salah tekan kot.
Tapi tak apa. So pada siapa-siapa yang ada soalan ke apa semua, kalau dah teks tadi, nanti saya akan jawab through FB saya lah, ataupun through FB mana-mana yang soalan tu dikemukakan. Okey, terima kasih banyak. Saya dah live daripada pukul 9.30 sampai sekarang pukul 10 minit. So inilah rasanya live yang paling sikit kot so far, alhamdulillah. So saya target setengah jam, tapi saya tak nak, tapi dalam masa sama walaupun saya target setengah jam, tapi saya tak nak information ataupun information yang saya nak share tu terhenti. Tapi saya nak habiskan juga information saya. So settle hari ini berkenaan dengan pit lane dan paddock rules dan etika dia. Okey, terima kasih banyak sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi di hari Jumaat nanti. Kalau tak ada apa-apa, 9.30 malam di Full Course Rally by ataupun yang dibawakan daripada SSAD, Split Second Advanced Driving. Okey, sekali lagi tolong sharekan, tolong war-warkan kepada semua, tolong sharekan, tolong like page SSAD, tolong sharekan page SSAD, sebab semua live yang saya dah share semua ada dalam page SSAD. Tolong sharekan di mana-mana, tolong sharekan pada semua. Dan satu lagi, seminggu 2 minggu lagi MSN nak start. SSAD sentiasa terbuka untuk kawan-kawan, untuk untuk racer-racer datang untuk praktis di SSAD, ataupun untuk dapatkan sedikit, mungkin nak detect di mana yang boleh di touch up ke apa ke semua, dipersilakan. Tolong boleh call saya, okey, boleh call 012 910 23332. Semua ada dekat dalam saya punya FB. Dan untuk makluman juga kepada kawan-kawan yang berada di sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur, besok start hari Rabu, pukul 10 atau 12 sudah start. Hari Rabu 12 tengah hari sampai 10 malam, kita orang akan ada, SSAD akan berada di Kolej Kediaman Raja Nazrin Shah, Kolej ke-12 Universiti Melaya. Dekat situ ada Carnival Friendster dekat situ. So kita Adi ada dekat situ. Dan Adi one of the organizer untuk bagi situ, dan dia pun minta kita dapat datang untuk promote. Selain daripada kita akan bawa simulator, kita akan buat competition kat sana, dan kita pun ada juga kita buat penerangan. Kalau sesiapa yang nak jumpa, nak nak tanya ke sesuatu ke apa semua, dipersilakan ke sana, kita boleh jumpa kat sana insya-Allah. Okey. Alright, itu saja buat malam ni. Terima kasih banyak sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Ingat, SSAD, Split Second Advanced Driving, drive with knowledge. Okay? Right. Alright, full course yellow board. Down in 5, 4, 3, 2,